Berkata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana telah diterangkan sebelum ini, di sini dia disunatkan juga membaca bismillah. Telah kita bincangkan pada bab yang lepas, disunatkan bila nak buat sesuatu perbuatan, pakai baju, maka mulakan dengan bismillah. Dan apa jua perkara yang ada nilaian syarak dimulakan dengan bismillah. Nak baca buku, nak baca Quran, bismillah. Nak baca Quran, lagi-lagi lah dituntut baca bismillah. Orang perempuan kita nak buat kerja-kerja rumah, boleh tak mulakan dengan bismillah? Boleh. Nak mulakan suatu pekerjaan, mulakan dengan bismillah. Mohon barakah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila pakai pakaian baru, maka juga disunatkan memulakan pakaian dengan bismillah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru sentiasa dinamakannya dengan namanya seperti serban, baju qamis. Kita sebut sebelum ini qamis, baju qamis. Ini qamis tuan-tuan, jubah yang terbelah tengah tu. Jubah yang terbelah pada awal sampai habis, itu dipanggil jubah sebenarnya. Qamis yang kita biasa pakai ni, butang setakat inilah. Butang 3 ke 2 ke, zip ke tak zip ke apa tuan-tuan, yang tak terbelah dipanggil qamis ataupun gamis dalam bahasa Arab Mesir. Bahasa Arab Yaman, gamis. Kalau Arab Mesir panggil amis. Qaf jadi huruf hamzah, qaf tu jadi huruf hamzah. Baik. Minta maaf, qaf menjadi huruf jim, huruf ga, jadi gamis. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka Nabi bila memakai pakaian baru, Nabi akan baca doa ini. Doa apa? Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala puji, segala puji-pujian. Engkaulah yang memberikan pakaian ini kepadaku. Aku memohon kebaikan pakaian ini dan kebaikan tubuh yang dibuatkan pakaian ini kerananya, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini dan keburukan tubuh yang dibuatkan pakaian ini kerananya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasa'i. Tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dengan doa ini untuk mengajar kita beberapa perkara. Pertamanya, bila kita ada pakaian baru, sama ada kita beli ataupun ada pakaian baru orang beri kepada kita, bagi hadiah. Kan ada jemaah yang balik umrah, kita pergi rumah dia, jiran kita bagi, nah ni ada jubah. Kan? Terimalah, jangan banyak tanya tuan-tuan. Ada orang bagi terima jubah, dia persoalkan, ni dafah ke haramai ni? Kan? Tanya pula, orang dah bagi tuan-tuan, janganlah tanya pula, terimalah hadiah tu. Kan? Banyak songeh pula tuan-tuan. Orang bagi, tak kisahlah jubah tu 10 rial ke, jubah murah 10 rial, ambil, terima, orang bagi. Jangan kita persoalkan, ni dafah-dafah tak ada dafah. Kan? Tanya pula nak dafah. Tu okey lagi, ni ada yang siap buat pesanan lagi. Kan? Jemaah tu nak pergi umrah, pesan dah, ni list saya, tolong beli. Kesian dia, dia nak pergi umrah, kita suruh dia list barang nak beli tuan-tuan. Hilang fokus dia untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita teringin, dafah banyak jual kat Malaysia tuan-tuan, tak kirim tak apa tuan-tuan, belilah yang ada jual di butik-butik atau pasaran yang di Malaysia. Baik, jadi tuan-tuan, maka bila kita ada pakaian baru, sama ada kita beli, kita miliki, kita beli dengan duit kita, dengan harta kita, atau diberi oleh orang lain, maka di saat memakai pakaian baru, ada doa, ada sunnahnya yang Nabi ajar kepada kita. Pertamanya Nabi nak ajar kita apa? Pertama sekali, kena puji Allah bila dapat suatu nikmat-nikmat yang baru. Bahkan setiap nikmat yang kita dapat, senantiasa perlu mengucapkan Alhamdulillah.
Bahkan ulama kata kalau boleh setiap nafas kita ini kita kena ucap alhamdulillah. Boleh bernafas ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah kira sehari berapa kali tuan-tuan bernafas? Tak terkira tuan-tuan. Boleh bernafas sedut dan hembus. Setakat sedut saya tak jadi tuan-tuan. Sedut tak hembus tak jadi. Mati tuan-tuan, kena sedut dan hembus. Maka setiap helaan nafas tuan-tuan perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka apatah lagi bila dapat benda-benda nikmat, dapat baju baru, ada beli baju baru, maka jangan tinggalkan doa ini, iaitu mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Walaupun kita beli baju baru tadi dengan duit kita, daripada duit dalam poket kita, hakikatnya yang bagi kurniaan untuk boleh kita beli pakaian tadi ialah siapa? Allah. Walaupun duit kita beli itu harta kita, ataupun dengan sebab Allah utuskan orang lain untuk beri hadiah kepada kita, siapa yang menggerakkan hati-hati orang untuk memberi hadiah kepada kita ialah Allah. Maka seharusnya kita puji kepada Allah, jangan berbangga-bangga dengan harta dan kelebihan yang ada pada kita. Maka Nabi ajar kita untuk merendah diri dengan nikmat semuanya datang daripada Allah. Anta kasautani, kerana engkaulah ya Allah yang memberi pakaian kepada aku ya Allah. Kalau bukan dengan sebab limpahan kurnia Allah, mungkin tak mampu aku miliki pakaian tersebut. Maka jangan sombong pada orang lain, jangan tengok orang pada pakaiannya semata-mata. Realiti yang berlaku dalam masyarakat tuan-tuan, manusia melihat orang dengan zahir pakaiannya. Tengok, oh jubah, oh ni insya-Allah saleh ni. Serban, oh ni ustaz yang hebat ni. Ada orang mungkin tak berserban, tak berjubah, tetapi seluruh penduduk langit sangat menghormati orang tadi tuan-tuan. Para malaikat sangat mendoakan kebaikan seorang yang barangkali bajunya compang-camping. Ada satu kisah tuan-tuan nak dikongsikan bersama dengan tuan-tuan. Semalam kami ada program Convention Imarah Masjid Serantau 2017. Anjuran Surau Wakaf Ahmad Dauji Dada Boy, Menara Bank Islam dan juga JAKIM. Kita jemput hampir seluruh pentadbir masjid seluruh Malaysia, termasuk di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Saya tak pastilah dijemput ataupun tidak Masjid As-Sabidin ini. Saya tak pasti, kita dah hantar surat jemputan, JAKIM hantar surat jemputan kepada semua malih-malih agama, jabatan agama Islam seluruh Malaysia. Lebih kurang 500 peserta kita buka Convention Imarah Masjid Serantau 2017. Ada pembentangan kertas kerja, adanya panel-panel, kita jemput daripada luar negara, masjid luar negara yang pernah memenangi anugerah masjid di negara masing-masing. Ada wakil daripada Brunei, daripada Indonesia, daripada Singapura. Dari Malaysia, Masjid Salam Puchong dan Masjid Bandar Baru Uda. Nak cerita apa tuan-tuan? Convention tadi untuk apa? Dibuat untuk memberi inspirasi kepada pentadbir-pentadbir masjid untuk menguruskan masjid, mengimarahkan masjid, bukan sekadar hanya tempat untuk sembahyang sahaja. Sebagai masjid, sebagai pusat kegiatan masyarakat. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Nak ceritanya pasal Ahmad Dauji Dada Boy. Sebab yang menaja program itu, majoriti kewangannya banyak daripada surau Jumaat tuan-tuan. Yang saya nak cerita surau Jumaat, surau di Menara Bank Islam ini, yang kutipan Jumaatnya sekali Jumaat tak kurang 20,000. Yang surau itu tanahnya diwakafkan oleh Ahmad Dauji Dada Boy. Maka surau itu dinamakan sebagai Surau Wakaf Ahmad Dauji Dada Boy. Dan pemegang amanah tanah wakaf tersebut sekarang ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi saya sebagai setiausaha surau tersebut, diamanahkan sebagai setiausaha surau tersebut. Jadi kutupan Jumaat tahun lepas saja 1 something juta tuan-tuan. Jadi kita keluarkan kewangan yang banyak untuk buat program tersebut. Hasilnya apa? Hasil wakaf Ahmad Dauji Dada Boy tadi tuan-tuan, buat surau Jumaat, berkatnya wakaf tadi, sumbangan Jumaat tak kurang 20,000 sekali Jumaat. Nak ceritanya apa? Nak cerita pasal Ahmad Dauji Dada Boy ni tuan-tuan. Dalam dia nak pergi wakaf tanah ni tuan-tuan, dia pergi ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ni jutawan India, Gujarat. Tuan-tuan boleh cari dalam internet siapa dia Ahmad Dauji Dada Boy. Ada video tentang Ahmad Dauji Dada Boy. Tuan-tuan boleh search dalam YouTube.
Dia pergi ke Majlis Agama Islam dan Persekutuan dengan pakaiannya kusut masai, pakaian dia tak sehebat mana tuan-tuan. Pegawai yang di kaunter mawib itu, dia kata, encik salah kaunter minta zakat sebelah sini encik. Sebab apa? Tengok pakaian macam ni, ni nak minta zakat ni, encik zakat sebelah sana kaunter, bukan sini. Ni cerita ni daripada mawib tuan-tuan. Saya tak ada lah situasi tersebut, tapi disampaikan berita ni cerita yang sahih. Datuk Haji Zainal Abidin bin Jaafar cerita benda ni dalam convention semalam. Jadi dia kata, pegawai kata pergi sana nak minta zakat. Minta maaf encik, ni bukan tempat untuk minta zakat di sana. Sebab apa? Tengok pakaian dia, compang camping, tak berapa terurus. Lalu apa jawab Ahmad Daudi dia buat? Dia kata apa? Cik, saya bukan nak minta zakat, saya nak wakafkan harta saya. Terkejut pegawai tadi tuan-tuan. Orang macam ni nak wakafkan harta apa yang encik ada? Sebidang tanah tu saya tak ingat dia punya keluasannya, tapi sekarang didirikan Menara Bank Islam Kuala Lumpur. Bukan itu saja diwakafkan, dia ada wakafkan lot kedai yang ada di Kuala Lumpur, saham-sahamnya yang ada di bursa saham. Untuk siapa? Untuk Majlis Agama Islam pegang amanah tuan. Dan hari ini tanah tersebut didirikan Menara Bank Islam. Tabung haji masuk bagi dana, Bank Islam sewa selama 25 tahun, dan harta tersebut akan diserahkan semula kepada Majlis Agama Islam dan Persekutuan selepas 25 tahun. Dia nak ceritanya itu, manusia hari ini tengok pada zahir. Lepas tu kita jangan tengok orang zahir hukum terus dia ni sekian. Belum tentu orang yang pakai jubah ini imannya, rohnya itu sangat-sangat diberkati oleh Allah Ta'ala. Mungkin ada orang yang pakaiannya comok, compang camping, minta sedekah, tapi doanya sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila kita jumpa orang, jangan pandang rendah, jangan underestimate orang tuan-tuan dengan zahir pandangan mata kita. Maka kena berbuat baiklah dengan semua orang. Jaga mulut lidah kita ni tuan-tuan. Itu itulah para ulama di Mesir mengajar kita. Kita menganggapkan kita ni lah orang yang paling banyak dosa dengan Allah. Orang di sekeliling kita ni sangat-sangat baik berbanding dengan kita tuan-tuan. Maka barulah ada sifat tawaduk dan tidak ada sifat berbangga diri tuan-tuan dengan kelebihan yang kita ada. Bila ada penyakit al-kibr, sombong, inilah menyebabkan kita tergelincir. Kita rasa gurur dengan ilmu kita. Kita gurur ni tertipu dengan ilmu yang kita ada, tertipu dengan ibadah yang kita buat. Sebab kita rasa kita hebat. Wah, akulah yang bangun qiyamul lail, akulah puasa sunat setiap Isnin Khamis. Orang lain tak ada sebaik aku. Maka bila tengok orang, kita tengok dengan jerlingan pandangan mata kita. Mu siapa? Kada orang tegur kita, bagi nasihat, kita rasa keras hati kita. Itu tanda ada penyakit bongkak sombong dalam hati kita. Wal'ayazubillah tuan-tuan, minta berlindung. Sebab itulah Nabi ajar kita bila baca pakai pakaian, puji Allah supaya kita rasa tawaduk dengan pakaian tadi, bukan untuk berbangga-bangga diri. Demikian juga naik kenderaan, hebat manapun kenderaan kita, jangan sombong. Kebanyakan tuan-tuan, minta maaf, tak semua, tapi kebanyakan saya tengok kalau orang yang berkenderaan yang kereta-kereta besar ini, ada sedikit sifat sombongnya. Saya tak kata semua tuan-tuan, ada sebahagian segelintir. Kereta apa yang besar-besar ni? Bukan lori tuan-tuan, kereta. Lori memang besar. Kereta Merc, BMW ni kita kata high class lah tuan-tuan. Setakat pemerhatian saya, tak kata semua tuan-tuan, ada segelintir. Bila pakai kenderaan yang hebat-hebat, pakai pakaian yang hebat-hebat, yang mahal, ada sifat sombong tersebut. Sebenarnya nampak kan, kita bawa kereta, ada kereta yang hebat di depan kita, duduk jauh daripada tempat parking. Sebelah sini parking ada kosong, sebelah sini ada kereta dekat, nak hampir kereta nak masuk parking, dia hornnya, dia marah, dia nak masuk parking tuan. Sedangkan yang lebih dekat parking, kereta depan yang betul bersebelahan dengan parking tadi. Itu realiti yang berlaku depan mata saya. Cerita apa yang saya nampak. Tak ada orang yang ada kereta besar yang tawaduk, tak nafikan, ada tuan-tuan.
Lepas tu Nabi ajar kita kunci pertama sekali bila ada benda yang ada nikmat, ada kelebihan, syukur dengan Allah. Allah boleh tarik kenderaan tadi, boleh tarik pakaian yang cantik tadi, boleh jadi rosak dengan izin Allah. Kan? Pakaian hebat boleh tak nak dirosakkan oleh Allah? Boleh. Kun fayakun, boleh hilang pakaian tadi. Kalau serika, mungkin nak serika tu terpanas, habis koyak baju tadi tuan-tuan, yang dibangga-banggakan tersebut. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa ta'ala.